tanggal 4 Jun 2021, negara kita digemparkan dengan pencerobohan kapal CCG dari China di beting Patinggi Ali. Cuma saya nak sedikit share beberapa perkara tentang pencerobohan ini dan apa sebenarnya yang China nak ke atas beting Patinggi Ali itu. Sebelum itu saya nak ucapkan kredit dululah kepada wartawan Nur Afifah dari iloveboneo.my ini, sebab banyak bahan yang saya baca dari tulisan beliau dan beberapa website lain dan beberapa artikel tentang perkara ini. Dan suka juga saya ingatkan, apa yang saya share ini biarlah kita melihat isu ini sebagai seorang rakyat Malaysia tanpa mengira kita agama apa, kita kaum apa, sebab sebagai rakyat Malaysia kita memang tak ada kompromi dengan isu-isu yang melibatkan kedaulatan negara kita ini. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap setia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Pencerobohan kapal CCG China itu sebenarnya banyak menimbulkan persoalan kepada kita. Apa sebenarnya yang mereka nak di beting Patinggi Ali itu? Dan kalau mereka mendakwa bahawa beting itu milik mereka, kalau kita lihat dari segi aspek geografi dia, jarak beting itu dari pantai Miri ialah 155 km. Manakala jarak dari China ke beting itu ialah lebih kurang 2000 km. Daripada jarak itu, dalam aspek geografi dia, kita tahu memang beting itu milik kita lah, kita yang terdekat dengan beting itu. Baik. Tetapi apa-apa pun kita lihat dulu nama beting itu dulu. Dah beting Patinggi Ali. Siapa Patinggi Ali itu? Datuk Patinggi Ali merupakan pemimpin Sarawak yang terkenal pada masa itu, yang mana beliau merupakan pemimpin yang mempertahankan hak penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Brunei pada masa itu, yang diketuai oleh Pangeran Indra Mahkota dan Raja Muda Hashim. Mungkin kerana mengingati jasa beliau itulah maka beting itu diberi nama beting Patinggi Ali. Baik, berbalik kepada isu mengapa China berminat terhadap beting itu. Di sini ada 3 perkara yang boleh saya simpulkan. Pertama ialah kerana kekayaan di perut bumi di kawasan beting Patinggi Ali itu kaya dengan petroleum dan gas asli. Jadi mana-mana negara kalau dia tahu tentang kekayaan di dasar itu, memang mereka akan berebut nak mendapatkan kawasan beting itu. Jadi maknanya pencerobohan yang dilakukan oleh kerajaan China ini dari tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 89 kali, menunjukkan seolah-olah mereka itu sengaja memprovokasi setakat mana kita Malaysia mempertahankan beting itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kerana beting itu merupakan kawasan yang boleh dikatakan sebagai kompleks terumbu karang. Kawasan terumbu karang yang tak pernah terusik lagi. Seperti yang kita sedia maklum, kalau terumbu karang di perairan Sabah itu biasa kita dengar. Tetapi yang terumbu karang yang berada di kawasan beting Patinggi Ali ini jarang kita dengar. Dan kawasan situ merupakan taman marine yang terbesar di Malaysia dan telah diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, diisytiharkan sebagai marine terbesar di Malaysia pada tahun 2018. Dan itu dia akan berkait dengan industri pelancongan. Jadi maknanya kalau kawasan itu menjadi milik kita, maka suatu masa nanti dia akan menjadi tumpuan pelancong, dan kalau pelancong ramai datang,
sudah tentu dia akan membawa pulangan juga kepada ekonomi negara, di samping kita akan mengekalkan ekosistem yang ada pada maritim ataupun laut yang ada di negara kita ini. Okey, dan faktor ketiga pula ialah dia berkait dengan faktor sejarah. Okey, seperti yang kita sedia maklum, semua orang tahu dari Sarawak nak ke Semenanjung kena pakai kapal terbang disebabkan oleh dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Tetapi tidak semua tahu bahawa suatu ketika dahulu Semenanjung dan Pulau Borneo ini bersambung. Tidak ada laut di situ waktu itu. Okey, itu berlaku lebih kurang puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi maksud dia sekarang ini kemungkinan di beting petinggi Ali itu ada tinggalan manusia tamadun awal dahulu. Okey, yang membuktikan bahawa tamadun awal manusia mungkin bermula dari sebelah kita di sini. Dan kalau kita melihat balik kepada tamadun besar dunia seperti tamadun Rom, tamadun Indus, tamadun Huang Ho, tamadun Mesir Purba, macam-macam tamadun lagi yang ada. Okey? Dan mungkin kalau betul-betul penemuan pencarian dilakukan di kawasan beting petinggi Ali ini, kalau dijumpai artifak-artifak yang berkaitan dengan sejarah yang membuktikan bahawa betul kewujudan manusia di kawasan kita sini jauh lebih awal daripada tamadun Rom, tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba itu, maka dia akan mengubah landscape sejarah ini nanti. Okey, jadi mungkin faktor itu juga menyebabkan kenapa kerajaan China berminat terhadap beting petinggi Ali ini. Jadi kesimpulan dia, setakat pembacaan saya, 3 faktor ini sajalah kemungkinan kenapa China memprovokasi kita Malaysia ini dengan menghantar kapal perang mereka, dengan menghantar pesawat mereka ke kawasan itu. Okey, mungkin dia nak mencabar kita melihat setakat mana kita mempertahankan beting itu. Okey, dan apa yang kita lakukan setakat ini ialah kita telah menghantar bantahan kita ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang benda itu. Dalam masa yang sama juga, tentera udara di Raja Malaysia, tentera laut di Raja Malaysia, sentiasa mengawasi kawasan itu. Dan kalau ada pesawat dari China datang, memang pesawat TUDM kita juga akan terbang, untuk mengawasi kawasan itu. Jadi maksud dia sekarang ini, walaupun China sebuah kuasa kuat dunia dengan penduduk paling ramai di dunia berbanding dengan kita ini, tetapi itu bukan alasan untuk kita menyerah kalah, alasan untuk kita senang ditindas oleh mana-mana kuasa besar. Apa-apapun, kedaulatan negara paling depan perlu diutamakan. Tak kisahlah kita kuat atau tidak kuat, tanggungjawab kita semua untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi itu saja perkongsian saya. Kalau ada tersalah fakta, mungkin ada rakan-rakan yang menonton video ini lebih arif, bolehlah masukkan di ruangan komen, mungkin ada pembetulan daripada fakta saya ini. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Apa-apapun, cintailah negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.